Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat sambung semula kuliah kita ini walaupun kita terpaksa tukar daripada hari Khamis kepada hari Jumaat. Dan kita telah terhenti lama sebab saya pergi ke London untuk sabbatical dan balik kena ubah sebab satu tugasan yang lain. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Dia yang menghidupkan dan mematikan, mengeluarkan seseorang daripada cahaya kepada kegelapan dan mengeluarkan seseorang daripada kegelapan kepada cahaya. Dialah yang menentukan kehendaknya dan tidak ada siapa yang dapat mengatasi kehendaknya. Walaupun sebahagian daripada andaian-andaian manusia itu mungkin dipercayai oleh sebahagian manusia, tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkehendakinya, maka tidak ada apa yang dapat berlaku melainkan dengan kehendaknya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki maka ia berlaku, maka apa yang Allah tidak kehendaki maka ia tidak berlaku. Di dalam kehidupan ini manusia bergantung keseluruhan hidupnya dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka sebab itu kita disuruh untuk membanyakkan la haula wala quwwata illa billah, kerana tidak ada daya dan tidak ada upaya dalam hidup ini melainkan dengan Allah Azza wa Jalla jua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu yang baik untuk setiap di kalangan kita. Allah Azza wa Jalla memberikan sedikit ujian kepada saya dengan saya memangku semula ataupun mengambil semula jawatan sebagai mufti negeri Perlis yang telah saya tinggalkan beberapa tahun yang lalu. Walaupun ia adalah sesuatu yang bukan suatu kebiasaan di dalam negara ini seseorang jadi mufti sampai 2 kali. Dan dulu apabila saya berhenti jadi mufti, ada orang kata, habislah mufti. Kita pun tak pernah berfikir untuk jadi mufti semula dan tidaklah pernah bekerja untuk menjadi mufti semula. Namun apabila Allah uji kita dengan jawatan itu datang semula dan saya mempertimbangkannya dari berbagai-bagai perkara dan beristikharah, dan saya rasakan mungkin ada kebaikan untuk saya terima jawatan itu. Ramai orang tanya dan wartawan tanya saya, adakah dengan jawatan ini bererti saya tak berani lagi cakap? Perkara yang berharga bagi hidup manusia ini apabila dia dapat mentakbirkan ataupun dia dapat memperkatakan, dapat meluahkan ataupun dia dapat express, speak his mind,
Dia dapat cakap apa yang dia nak, dia faham. Jika itu dirampas daripada manusia, sebahagian kebebasannya dirampas. Peranan seorang yang mempunyai ilmu sedikit ataupun banyak ialah menyampaikan ilmu yang ia faham. Jika ilmu tidak dapat disampaikan, maka segala jawatan, segala pemberian dan harta tidak memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap di kalangan kita istiqamah dan ikhlas dalam hidup ini. Perkara yang paling sukar untuk seseorang lakukan dalam hidup ini ialah mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Walaupun kalimah ikhlas ialah kalimah yang mudah untuk diperkatakan oleh ramai orang. Saya duduk di sini boleh cakap saya ikhlas, tuan-tuan kata tuan-tuan tolonglah ikhlas. Tetapi untuk menjadi seorang yang ikhlas, yang beramal kerana Allah, yang mengharapkan amalan yang mendapat pahala di sisi Allah, adalah sesuatu yang terlalu sukar. Kerana manusia sentiasa mempunyai kepentingan-kepentingannya dalam hidup ni. Bila dia bercakap pandai, dia susah nak ikhlaskan dirinya antara bercakap kerana Allah dan menunjukkan skill pandai bercakapnya. Bila dia ada ilmu, susah dia nak ikhlas kepada Allah antara takabur dan ujub terhadap ilmunya dengan keikhlasan menyampaikan ilmu itu kerana Allah. Apabila suara dia sedap, dia jadi imam, sukar dia nak mengikhlaskan dirinya antara dia baca kerana ikhlas kerana ayat-ayat Allah supaya orang menikmatinya, dengan dia membacanya supaya makmum memujinya ataupun pendengar memujinya. Inilah perkara yang paling sukar untuk dilakukan di dalam hidup ini. Seseorang mungkin dapat membunuh ataupun dapat menewaskan musuhnya di medan pertempuran, tetapi bukan senang untuk membunuh nafsu dan dirinya sendiri di dalam perjuangan mengikhlaskan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ada orang di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang sahabat sangka dia di kalangan ahli syurga di dalam peperangan. Nabi kata innahu min ahli nar, dia di kalangan ahli neraka. Bukan kerana tidak berjuang tetapi kerana tidak ikhlas. Yang itu yang selalu saya sebut. Muhammad bin Munkadir menyatakan, aku berjuang 40 tahun menentang diriku sendiri sehingga ia dapat istiqamah. Di manapun posisi manusia, di manapun kedudukan manusia, Allah tidak pandang dia mufti ataupun dia orang bawah. Sama ada dia yang memberi fatwa ataupun dia yang diberikan fatwa. Kerana yang membezakan kedudukan manusia di sisi Allah bukan kedudukan yang ditentukan oleh manusia, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu yang paling bertakwa di kalangan kamu. Maka semua jawatan-jawatan ini orang berikan, lalu manusia memandang seorang itu mulia ataupun hina dengan jawatannya. Di sisi Allah ia tidak mempunyai apa-apa makna. Yang menentukan makna di sisi Allah ialah kedudukan seseorang. Maka kita jangan tengok daripada jawatan, kita lihat kepada diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu lebih besar dari segala-galanya. Dunia sentiasa menipu kita. Semua kedudukan-kedudukan yang dibina oleh orang, yang manusia lakarkan dan manusia berikan nama-nama yang hebat, telah menipu sebahagian besar di kalangan manusia. Saya pernah sebut berulang kali, Allah kata kepada kita, ya ayyuhal insan,
Ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah menipumu berkaitan dengan Tuhanmu yang Maha Pemurah? Para ulama tafsir menyebut Allah Azza wa Jal telah meletakkan jawapan di dalam soalan. Yang menipu kita berhubung dengan Tuhan ialah kerana dia itu karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah menipumu berhubung dengan Tuhanmu yang pemurah? Kerana Tuhan itu sangat pemurah, sehingga kita terlupa pada diri kita sendiri. Kerana sikap pemurahnya, banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak keaiban dan kelemahan yang telah kita lakukan. Dengan sifat pemurah Tuhan, dia telah terus memberikan kehidupan ini kepada kita. Misi penting untuk kita orang Islam pada hari ini ialah untuk memperlihatkan kepada dunia ini, dunia yang hari ini semua perkara menembusi pengetahuan orang. Dengan beberapa detik, satu tindakan yang dilakukan di hujung dunia diketahui di hujung dunia yang lain. Bagaimanakah kita ingin faham kepada manusia bahawa Tuhan yang mengutuskan Islam ini ialah Tuhan Ar-Rahman dan Tuhan Ar-Rahim. Tuhan yang kita mulakan bacaan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia bukan Tuhan yang bengis, tapi ia Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang mengutuskan Rasulnya di atas misi yang sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat. Yang menyebabkan jiwa manusia tersentuh dan menerima agama ialah kerana manusia mencari kasih sayang Tuhan, bukan kerana mencari Tuhan yang bengis. Tapi apabila agama itu sentiasa diperlihatkan seakan-akan suatu agama yang sangat menghukum, yang tidak memberikan peluang kepada orang yang bersalah, yang tidak memberikan ruang kepada orang yang tersilap, yang memusuhi segala bentuk manusia tanpa mengambil kira soal kejahilan dan kesilapan mereka, maka orang lari daripada agama ini disebabkan kerana tindakan penganut Islam itu sendiri dan promosi jahat sebahagian media dalam dunia ini yang cuba menampilkan Islam sebagai agama yang keras dan ganas. Kita bertanggungjawab untuk promote Islam dalam rupa yang saleh, yang simpati. Islam yang selalu kita dengar, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kepada adil dan ihsan. Simpati, adil dan simpati, berikan hak secara yang lebih daripada seorang patut dapat. Ini agama. Saya InsyaAllah kita akan mula bawa kitab ni lagi. Kita tengok bila nak mula kitab ni. Hari ni ada seorang khabar lapor, bapa mana tahu pergi pukul anak dia sampai separuh mati. Sebab anak dia gagal pergi beli 2 batang rokok dia, bagi hilang 2 batang rokok dia. Rokok ni kira cukup leceh. Saya tahu hamai ni semua tak isap rokok. Saya sebut dalam khutbah yang sama,
Kadang-kadang orang bila nak mempertahankan Islam, dia pertahankan bagi jadi orang, dia mungkin puas hati, tapi orang lain faham salah. Samalah dengan kes had kata suruh merotan anak tu. Ada cadangan kata bapa tak boleh rotan anak. Bukan tak boleh rotan, maknanya kalau baca dia pun rotan sampai cedera lah, maka dianggap sebagai kes jenayah. Kalau kita nak tolak pandangan tu, kita tolak dengan hujah lah. Main-main orang pihak abang kata ini bertentangan dengan Islam, dalam Islam kena rotan. Siapa kata dalam Islam kena rotan? Rotan ni sunnah, ada apa kata macam tu pula? Rotan jadi sunnah. Anak Nabi mana yang Nabi rotan? Masalah boleh merotan tak boleh merotan sekali kita bincang, tapi nak kata sunnah, nak kena bincang bagi elok lah, konteks dia nak kena betul. Setengah orang pula kata aku dulu kalau pak aku tak rotan tak jadi macam ni. Kita tengok dia pun tak jadi macam mana pun. Maka orang lain, saya bukan sokong undang-undang di barat. Memang di barat memang tak boleh rotan lah. Kan dia ambil anak tu dia bagi kat orang lain terus. Tinggal anak kat tepi jalan, ataupun tinggal anak duk main kat tepi jalan, mak pak tak jaga pun dia ambil tindakan terus. Dia kira cuai, careless, dia ambil, tak bertanggungjawab. Dia anggap sebagai bad parenting, sebagai ibu bapa yang buruk. Tapi balik kepada mana nas yang kata suruh rotan ni? Dia berkata tu Nabi kata muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab' wadribuhum 'alayha wa hum abna'ul 'ashr. Suruh anak kamu semayang ketika umur dia 7 tahun, pukul dia ketika umur 10 tahun. Hadis sahih, Abu Dawud meriwayatkannya, Imam Ahmad meriwayatkannya. Tapi Nabi bukan suruh pukul dulu, Nabi kata suruh dulu. Suruh anak kamu salat ketika umur apa? 7. Artinya sebelum 7 budak-budak tak salat, kita tak suruh. Kalau nak ajak-ajak dia pergi masjid, dia teman-teman tak apa bagus lah. Tapi tak suruh lagi macam tu. Ni ada orang kuat sangat, umur 4 tahun suruh anak perempuan dia pakai tudung lah. Dia pergi tengok anak Arab ni teruk umur sampai 10 tahun tak pakai tudung ni. Kan? Arab, bukan kata Arab betul, Arab pun banyak tak boleh harap. Tapi saya nak ceritanya tudung tu mai kemudian lah, itu tentang isu balik. Ya. Nabi kata suruh dulu. Suruh subuh suruh sekali, zuhur suruh sekali, lagi asar sekali, maghrib sekali, isya sekali. Sehari berapa kali? 5 kali. Kali dengan setahun, kali dengan 3 berapa kali? Banyak ribu-ribu kali ya. Sementara nak boleh kata mai umur 10 tahun nak pukul dia pun bukan duk kata kat anak hang tunggu 10 tahun hang jaga, bukan duk pergi buat ancaman kat dia macam tu. Bukan kata tak boleh pukul, saya bukan kata, tapi nak habaq kata dalam Islam ni kena pukul, yang ni tak apa kena. Nak kata boleh pukul kalau keadaan memerlukan, tu cerita lain lah. Tapi jangan duk kaitkan dengan Nabi pula. Kalau nak ikut hadis tak ada lah curi mangga. Nabi tak pernah kata anak curi mangga pukul. Nabi tak kata. Mak bapak fikir sendiri lah yang tu. Kau anak buat, boleh lah pukul anak dalam keadaan yang tidak mencederakan dia. Tapi nak cerita dalam solat 3 tahun 5 kali, kali 3 tahun, banyak kali ya. Bukan pak duk tengok TV, oi semayang oi, pak tak semayang pun.
Pak jadi imam. Solat bapak jadi imam. Ni dah main mengaji ni semua boleh jadi imam. Jadi imam, anak solat di belakang bapak. Bapak bawa pergi masjid, anak solat di masjid. Dan itu kepimpinan. Ni yang duk main mengaji mesti. Kalau tak sempat pergi masjid, mesti boleh jadi imam di rumah untuk anak isteri. Itu leadership. Sekali kita cakap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi kita qawwam, lelaki itu qawwam atas nisa. Bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa? Kerana mereka belum belanjakan dengan kelebihan yang Allah bagi pada lelaki dan harta yang mereka belanjakan. Boleh pukul anak lah, tapi teladan yang baik dulu. Macam satu perjuangan pula untuk pukul. Saya bukan kata tak boleh pukul, tapi janganlah kata kalau betul pendidikan Islam ni memang mau kena pukul. Tak semesti. Ada satu filem Iran, dia tunjuk, dia kata aku tiap hari pukul anak. Dia kata takkan hang pukul tiap hari kalau dia tak salah. Kalau tak salah pun aku ikhtiar bagi jadi macam salah supaya aku boleh pukul dah. Jenis gangster punya pak. Dulu orang bully dia dah tak boleh nak balas, dia bully anak dia. Ini tak betul. Lepas tu ada orang keluar main suruh abang belah abang. Dalam Islam pukul isteri. Orang bukan Islam dengar lagi pening. Boleh pukul bini. Memang ada nas, tapi nas hendaklah diletakkan dalam konteks yang betul. Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki dulu pentadbir, laki bagi reta, bagi nafkah, bagi cukuplah nafkah zahir batin, makan pakai. Lepas daripada tu dah bagi cukup, tiba-tiba isteri ni derhaka kita. Keluar tak ikut dan orang kata jangan dedah aurat, dia dedah aurat. Kita nak urus tak boleh. Hak bahagian kita buat habis dah. Tinggal bahagian dia. Quran kata wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Orang-orang yang wanita-wanita, isteri-isteri yang kamu takut nusyuz. Nak nusyuz tu suami kena betul dulu. Kalau suami ni nafkah tak bagi, mayang anak-anak pun tak jaga, ni dia semayang bang pun tunggil langgang, asyik duk main bak hantar haka kat guru masuk neraka. Macam dia punya neraka. Aku tangku masuk syurga. Cik. Dia ingat siapa jadi suami semua masuk syurga. Setelah dia bagi semua ni, tanggungjawab dia nusyuz. Allah kata fa'idhuhun, nasihat dia. Kita kata jangan buat macam ni, tak baik, berdosa. Tuhan larang. Nasihat dia elok. Kita tahulah nak nasihat dia bini kita. Nasihat pun tak jalan. Macam-macam kita ikhtiar. Kita jenis tak boleh nak cakap dengan bini kita. Tengok bini gagap. Tengok bini gagap. Pergi balik, pergi cari ceramah mana-mana ke, bubuh. Dia dengar, dia buat. Tapi mungkin dia faham. Kan? Atau dia dengar ceramah. Hang buat mai siapa ceramah pun tak jadi aku ni. Takkan kau ada orang perempuan teruk tu kan. Kalau dia dengar nasihat, kemudian dia okey, cukup. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka taat, jangan duk cari pasal. Tapi kalau tak jalan, nasihat pun tak jalan, barulah kita pergi pada wahjuruhun fil madaji'. Barulah tinggal tempat tidur mereka. Tak usah tidurlah dengan dia. Tak tahulah dia yang nak kena pergi ke kita tidur kat luar. Dia tengok kita tidur kat luar. Kalau isteri hak betul-betul, bini hak kita cari tu memang
hak musang janggut pergi cari lautan tu lah kan. Dia hak bini hak kita cari tu bini betul. Dia tengok suami dia tak mau tidur ni, dia rasa macam tak syok. Bukan tidur tu mesti buat apa-apa, tapi tidur tu lambang bahawa suami ni redha dengan dia. Tapi kalau dia jenis kata aku lega sejak aku nusus ni dia tak tidur dengan aku dah, tu dia apa, aku tak malam ni aku tak mau tidur dah. Dia kata malam ni abang tak mau tidur, tak apa, dia kata selama ni pun memang tak tahan dengan hang punya dengkur ni. Dia lagi syok, tak jadi macam-macam. Baru wadribuhun, pukul dia. Pukul pun bukanlah pukul dalam erti kata nasihat dah, tinggal tempat tidur tengah dah. Weh, pusingan pukul pula ni. Kita pun balik perkemas balik buah lama-lama ni, ambil balik ke, kata tu dia bagai esok aku bagi buah bagus punya. Hak ni hak buah lah tok guru ajak tu ni. Bukan pukul itu. Pukul nama kata nak bagi isyarat saja kita marahlah. Bukan kata tampak sampai gigi longgang Imam Syafi'i kata pukul dengan kayu sugi, tampak sikit kot kat tangan tu, bahawa saja abang kata kita bersungguh lah. Bukan kata bubuh penumbuk sampai lekat di dinding tu. Tapi bila kita buat kenyataan umum, dalam Islam boleh pukul bini, non-Muslim faham salah. Sebab itu kita hati-hati di dalam menerangkan sesuatu tentang sebab penting untuk melihat sesuatu nas dalam teks, dalam konteksnya yang betul. Kalau kita ambil satu benda keluar daripada konteksnya, saya puji juga, saya hadiri satu perjumpaan tertutup di Parlimen Britain. Menteri Pertahanan dia cakap, menteri dia kata lah, tak apalah, dia apa pun ada agenda, tapi dia cakap, dia kata bahawasanya jangan kaitkan apa yang IS lakukan ini dengan Islam, sebab Islam tidak pernah promote terorisme. Dia kata orang Islam hak wakil Islam 2-3 orang je lah, hak lain Kristian lah, ramai ulama lain. Jadi dia kata nak ikut keganasan dalam sejarah ni ramai lakukan. Dia tidak berkaitan dengan agama. Dia punya mukaddimah dia tu. Dia Menteri Pertahanan UK. Dia kata Salahuddin Al-Ayyubi, Saladin, dia panggil Saladin lah, Salahuddin Al-Ayyubi, apabila dia bebaskan Jerusalem, dia selamatkan manusia, dia tak bunuh, dia tak zalim. Tapi Richard the Lionheart, ketika dia ampas Jerusalem, dia bunuh manusia yang ramai di atas nama Tuhan. Dia seorang Kristian. Sedangkan Salahuddin atas nama Islam dia tak bunuh. Adakah kita nak kata Kristian bukan promote teroris? Dia cakap dalam konteks dia lah. Satu orang bangun kata, dia bantah. Dia kata tak betul, you cuba nak kaitkan Kristian dengan Richard, tapi mengaitkan keganasan dengan Islam betul. Sebab dalam Quran banyak ayat yang suruh bunuh orang, suruh perang dengan orang. Bang dia cakap, jenis dapat mikrofon tak mau bagi kat orang Kita hak Islam dengar pun rasa macam nak ketak kan. Macam mana kan. Jenis Mak Saleh pula cakap bunyi bergelung-bergelung kan. Saya pun duk tunggu macam mana menteri ni, dia bukan Islam kan, dia nak kata. Tapi dia berdiri, daripada duduk dia berdiri. Dia kata kalau nak quote luar daripada konteks dalam mengenai mana-mana agama, boleh ya, dia kata. Dalam Old Testament, dalam Bible, King David, dia seorang prophet, bunuh orang begitu banyak-banyak. Dia seorang prophet, dia seorang nabi. Adakah kita nak kata itu juga satu kempen untuk orang bunuh orang, kerana Nabi pun bunuh orang? Saya rasa ikut Quran tu luar daripada konteks dia. Dia kata, saya tengok
okeylah, barangkali dia tak mau bagi benda tu tegang. Dia bukan Muslim. Sebahagian orang kata dia gay ke apa, saya tak tahulah. Tapi dia bukan Muslim. Kita shake hand dengan dia, bagus lah. Siapa pun tanya kawan tu dia tak tahu saya Muslim. Dia tengok kita, kalau tengok jangan dia ingat Arab, tengok kita ingat Cina ke apa. Lepas tu dia pun kata betul, dia kata, dia jawab tak betul. Dia kata aku banyak bukti Quran memang teroris, dia kata. Dia kata ada hadis ni aku boleh buktikan Quran teroris. Sebenarnya hak dia quote tu semua riwayat-riwayat Syiah. Saya tengok Jadi saya kata tu tak betul, quote salah. Dia kata tak, hang tak tahu, dia tak tahu saya Islam. Dia ingat dia pandai. Tapi saya nak cerita, kita jangan quote sesuatu keluar daripada konteks. Okey. Kita tak mengaji kitab lah. Kita mula kitab hak selepas daripada itu. Kitabul Istighfar wa Na'imul Mu'minin fil Akhirah. Ada? Tak ramai buat kitab lah. Lama tak main mengaji pakai hafal di rumah pelan-pelan. Baca umai baik. Babu fadl istighfar wal amr bih. Bab kelebihan istighfar dan suruhan agama supaya kita beristighfar. Saya selalulah cakap tajuk ni. Perkataan istighfar nak terjemah dalam Melayu ni, dia kata minta ampun lah. Tetapi ghafara dalam makna bahasa Arab, dia bukan sekadar minta hapus dosa, tapi minta supaya kambus, padam dosa tu, supaya orang tak tahu dosa tu. Bila kita minta ampun kepada Allah, rahmat Tuhan kat kita, dia ampun dosa kita, dia ghafar. Bukan saja dia ampun dosa kita, dia tak dedahkan aib kita. Tuan-tuan, segala hak ada bermula dengan saya lah kepala nombor 1. Tuan-tuan barangkali hak duduk di bawah ni, macam saya bagi tahu, kalau Tuhan dedahkan aib kita, tidak ada seorang pun kita yang dapat bercakap pandai depan orang lain. Dengan rahmatnya, dia telah menutup keaiban kita, sehingga bolehlah kita juga tengok anak isteri kita, kawan ni jadi macam ni, kawan ni juga, ditutup aib kita. Tidak ada orang, tidak ada manusia yang tidak ada aib dia, yang tidak ada dosa dia. Hatta orang yang besar, Imam Ahmad ingatkan kita hakikat ni. Saya cerita beberapa kali ya tuan-tuan. Sebab itu apabila orang mari tolong muliakan Imam Ahmad, tak mau bagi dia angkat barang, orang tengok dia, orang pakat. Imam Ahmad sedih tengok. Dia kata, Imam Ahmad kata, "Law alimtu ma 'indi min al-khataya wal dhunub la hasawtum ala ra'si bit-turab." Kalau kamu tahu dosa dan kesalahan aku, kamu taklah muliakan aku macam ni, kamu ambil pasir botak kepala aku. Padahal Imam Ahmad imam yang saleh, tawaduk. Kita baru jadi ustaz 3 hari, cium tangan, sila. Ambil berkat. Mahal saya nak berniaga apa pula, nak cium, nak tiup bagi, ayak RM1 jadi RM15. Semua jadi berkat, naik. Bukan kata saya menafikan keberkatan, tapi orang saleh tak klaim kat diri dia. Ini zaman sekarang fitnah. Ni ambil bekas saya pegang ni berkat. Kita tak tahu berkat ni bukan kita pergi masuk supermarket berkat, keluar berkat ni. Allah menurunkan barakah, kurniaan, dia melimpahkan kelebihan. Seorang dia klaim, tu yang pakai buat naik kapal berkat bal ni. Orang jual agama
Saya tengok laku betul macam-macam perniagaan dan sekarang ni. Semua atas nama agama. Dan orang rasa bagus, orang ramai dia nak balik pada Islam, dia balik pada Tuhan. Tapi dia tak tahu, dia rasa Tuhan hendaklah melalui jalan manusia-manusia tertentu. Balik kepada Tuhan tanpa perlu. Hatta kalau Nabi ada pun kita tak perlu kata bertaubat di depan Nabi. Sebab tu orang yang datang berzina, Nabi suruh dia pergi, Nabi tak suruh dia mengaku. Kata Al-Imam An-Nawawi, Nabi mahu supaya dia pergi taubat, tak payah main sini. Kita tak perlu, kita bukan ada confession macam dalam Bible, bukan dalam Bible, macam yang dibuat oleh sebahagian gereja. Padri duduk sebelah, kita duduk cerita dosa kat dia. Tak perlu. Allah Ghaffar antara kita dengan dia. Sebab tu pagi-pagi Abdullah ibn Umar sebut, Nabi ajak kita doa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati wahfaz baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamati an ughtal min tahti. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afwa dan afiah di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dini. Aku minta keselamatan dan afiat, kemaafan dan afiat pada agamamu, pada duniaku, pada kaum keluargaku, pada hartaku. Allahumma astur 'aurati wa amin rawati. Ya Allah, tolong tutup aib aku, tolong amankan perasaanku. Berpagi, berpetang kita mengulangi doa ini. Diajar di dalam sunnah Nabi SAW. Sebab tu Nabi punya doa ni jawami', menghimpunkan. Maka Allah Ghaffar. Tak perlu mari cerita dosa kita pada orang. Umar bin Khattab pecat salah seorang komander dia, kerana dia duduk ramai-ramai, tak ada kerja dia. Dia tengok tentera ramai-ramai masa free, hampa semua cerita apa dosa yang hampa pernah buat. Umar pecat dia. Agama larang tajassus, wala tajassasu, Quran kata. Jangan kamu mengintip dosa orang lain. Kerana Allah itu Ghaffar. Dia tak suka kita dedahkan hal ini antara kita dengan Tuhan. Minta ampun. Tak ada dalam agama ni untuk minta ampun kena berjalan atas api, semua orang kena tengok, tak ada. Ataupun kena berjalan, tak ada. Ataupun kena sapu muka dengan kuning ke apa supaya tahu kita pernah buat dosa, tak ada. Allah suruh kita tutup aib ni. Dan Tuhan ini mengampun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni sama saja dengan hadis lain, cuma beza hadis Qudsi. Orang nak tanya apa beza hadis Qudsi dengan hadis bukan Qudsi? Bezanya hadis Qudsi, Nabi masa riwayat hadis tu, Nabi sandak perkataan tu pada Tuhan, sedangkan dia bukan Quran. Ada tak hadis Qudsi yang palsu? Ada. Pasal dia hadis riwayat, dia tidak dalam Quran. Cuma biasanya Nabi kata terus, tapi bila hadis Qudsi ni Nabi kata qala Allah, qala Rabb, ataupun Nabi sandang, Allah kata, Tuhan kata, Nabi sandang kepada Allah. Antara hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, engkau ni selagi mana kau doa ke aku, kau doa harap ke aku ampunkan apa saja salah yang ada padamu, aku tak peduli. Kita kadang-kadang tengok dosa besar, tapi Allah kalau nak mengampun mudah saja di sisi Tuhan.
Tuhan kata aku tak peduli. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosamu mencapai sehingga ke puncak langit. Langit pun kita tak tahu kita mana. Bumi kecil ya, debu saja. Tapi sampai ke langit, kita pun tak tahu di mana pintu langit. Kalau dosamu sampai ke langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku ampunkan engkau, aku tidak peduli. Subhanallah. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqirabil ard khataya. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosamu, summa laqitani la tusyriku bi syai'an ataituka biqirabiha maghfirah. Kemudian kau jumpa dengan aku di akhirat, kau tak syirikkan aku akan bagi keampunan. Jangan syirikkan Allah. Sebab tu syirik dosa yang paling besar. Cuma nak cari orang tak syirik ni payah juga. Banyak unsur syirik dalam hidup manusia. Tapi saya nak cerita hadis ni tentang Allah janji kepada kita macam mana besar dosa pun Allah Azza wa Jalla akan ampunkan kita. Maka datang bab istighfar. Ni saya ulang baliklah pasal ada sebahagian baru. Saya selalu sebut benda ni sebagai basic untuk kita faham. Hidup kita ni, siapa musuh kita paling utama? Siapa? Ada orang dia kuat parti, musuh aku yang utama parti tu. Tak ada. Siapa musuh kita yang paling utama? Ha? Siapa yang Quran sebut aduun mubin? Ha? Siapa musuh yang paling utama? Syaitan. Quran, saya telah banyak ulang kali saya kata Quran macam-macam surah, ulangan kisah dia iblis Adam. Ini ya cerita manusia hidup ni. Kita kena jadi macam Adam, kita tak boleh jadi macam iblis. Apa beza Adam dengan iblis? Dari segi rekod, dua-dua buat salah. Iblis kata Allah bagi arahan kepada dia, jangan. Allah bagi arahan supaya bagi salutation, bagi respect, sujud kepada Adam. Dia tak buat. Allah hukum dia, Allah kata dia kafir, Allah laknat dia. Adam, Allah bagi satu arahan kat dia, jangan dekat kepada pokok ni. Dia langgar, dia dekat, dia makan buah tu. Allah pecat dia daripada syurga, Allah ampunkan dia, Allah tabalkan dia menjadi khalifah, Allah bawa dia balik ke dalam syurga dengan anak cucu dia sekali. Kenapa ada undang-undang, ada hukuman yang tak sama? Di situ Allah jadikan cerita antara kehidupan ini. Tak sama sebab iblis apabila buat salah, dia pertikaikan Tuhan. Iblis punya otak simple je, dia lebih baik pada orang lain. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Semua perkataan aku lebih baik pada dia ni memang bahayalah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku cipta dia daripada tanah, aku kan cipta aku daripada api. Mana sama kami punya kasta? Allah kata aba wastakbara, enggan dan takabur, wa kana minal kafirin, dia termasuk di kalangan orang yang kafir. Tuan-tuan pergi tengok pusat membeli belah dalam dunia ni,
Pergi kat London tengok Harrods, orang Malaysia pergi. Orang Malaysia kaya kan. Kat sini kita tengok miskin, tapi hak pergi sana hebat-hebat. Kita beli kasut RM100 duk fikir boleh ni. RM120 mai, RM200 mai. Dia pun beli kasut RM10,000. Tengok lebih kurang kasut kita, elok tang mana atau elok tang harga tu kot. Beg mahal. Beg ni tak nak guna yang kena hidup dan mati. Beli beg yang mahal. Beg kita tengok mahal. Baju bulu, siapa pakai baju bulu baru ni? Baju bulu tu hak dia petunjuk ada orang pakai yang kata mahal. Hak kecil itu saja. 10,500 pound. Artinya kecil. Umur 2 tahun tu. Artinya duit dia lebih kurang RM50,000 lebih ya. Kira hak kawan hak pakai hak besar tu tak tahu banyak mana. Hebat harga dah kita tengok. Kita tengok pun teringin nak pegang pasal apa mahal sangat ni kan. Hebat Harrods ni. Ada orang Malaysia duk sembang saya. Saya kata what is behind the multi-million trade ni? Kenapa apa di sebalik multi-million bilion sebenarnya perniagaan ni? Apa dia? Kesombongan. Semua jenama-jenama yang hebat ni Islam bukan haramkan, tetapi berapa ramai manusia yang pakai kerana kualiti, berapa ramai manusia yang pakai kerana nak tunjuk kasta dia dalam hidup, nak tunjuk ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku tak setaraf ke orang. Kalau dia minat kerana cantik tak apalah, orang pun tanya Nabi, ar-rajulu yuhibbu an yakuna saubuhu hasana wa na'luhu hasanatan. Orang yang suka baju dia cantik, kasut dia cantik. Nabi kata innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kerana yang cantik. Tapi mentaliti sebagai manusia supaya aku tak boleh sama dengan hangpa, leceh. Dan ada orang dalam dunia ni kalau dia pergi kedai, beg tu ada 3, walaupun satu harga 200,000, dia beli 3 walaupun dia pakai satu, takut ada orang lain serupa dengan dia. Ini kisah benar dalam hidup ni. Ini kehidupan. Tapi bapa kita Adam, dia buat salah juga. Bila dia buat salah, Tuhan bagi tahu dia buat salah. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu dekat dengan pokok ni, kamu termasuk di kalangan orang yang zalim. Itu bagus Al-Quran. Al-Quran kata fa'azallahuma syaitan. Syaitan telah menggelincirkan mereka berdua, Adam dan Hawa. Adam and Eve, Adam dan Hawa. Tapi orang tua kata sebenarnya yang hasut dia bini dia lah. Bible pi lagi teruk, sebab tu dia Allah Ta'ala hukum orang perempuan jadi ada haid, sakit bila mengandung. Quran tak kata macam tu. Quran kata fa'azallahuma syaitan. Syaitan menggelincirkan mereka berdua. Quran tak kata lah bila makan buah tu tahan tang halkum, tahan tang tengkok jadi buah halkum, tahan tang dada jadi buah dada. Orang kita dia banyak khurafat dia kan. Masa Adam diciptakan, iblis ludah jadi pusat. Sebab tu masa semayang duk kena tutup pusat tu, dia pi sampai pekah campur dengan khurafat, semua dia gue sekali. Kalau kita kata tak ada hadis, hang Wahabi selalu. Adam alaihi salam, apabila dia buat salah, dia humble. Dia tak kata Tuhan, benda apa ni? Kalau dah tahu kata benda ni tak boleh duk makan, pasal apa yang nak bagi tumbuh dalam syurga? Kami jadi keliru lah. Yang ni tak adil, kalau agak tak boleh makan, tarik wang. Adam tak petikai. Adam clear, salah dia. Tuhan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Wahai Tuhan kami, ampunlah kami jika Engkau tak kesian pada kami dan rahmat kami termasuk di kalangan orang yang rugi. Kita anak Adam akan buat salah macam bapa kita. Bapa kita Tuhan dialog sendiri dengan dia, pun dia buat salah. Tuhan ambil dia buat buah dalam syurga, pun salah. Tambahlah anak Adam hak duduk dalam dunia, mesti lagi buat salah. Pokok dalam syurga Tuhan abang kat dia, tantang jangan. Dia patut mau ingat. Fanasya, Quran kata dia lupa. Pasal sebab tu dia suka lupa. Tok Wan kita hak awal Tuhan berdialog ni, cipta yang pertama dia boleh lupa. Tambah hak duduk dalam dunia ni teraduk larang pun dia lupa lah. Allah tahu anak Adam buat dosa. Tapi Allah mau dia jangan jadi macam iblis. Dia kena jadi macam pak dia. Pak dia bila buat dosa, akui dosa dan mohon keampunan kepada Allah. Mohon keampunan kepada Allah. Pasal nama kata anak Adam memang macam pak dia. Kullu ibn Adam khata'. Semua anak Adam buat salah. Sebab tu Allah repeat so many times same story in Quran in so many verses. Sebab apa? Sebab kerana ini adalah perjalanan hidup manusia. Nak pilih jalan iblis ataupun nak pilih jalan Adam. Buat dosa pakai buat dosa belaka. Kita takkan kata, ish, tok guru tarikat aku dosa habuk tak nak buat. Tak apalah kita husnuzan, tapi nama kata anak Adam mesti benda dia buat dosa. Sebab tu kita disuruh beristighfar, memohon keampunan Allah. Bab ini ialah bab istighfar, dan kita akan bahaskan lagi tentang bagaimana fadilat istighfar ini dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia. Dan ini adalah, saya sebut pada tuan-tuan banyak kali lah, semua orang dengar selalu. Orang Melayu ni kadang-kadang dia tak puas, Quran bagi ni pun dia tak apa syok ni. Hadis Nabi kita baca pun dia tak apa syok. Dia duk cari buku-buku ni. Aku ada satu buku yang orang lain semua tak ada. Ni buku satu zikir ni orang lain semua tak ada. Power punya zikir tok guru aku bagi ni. Tak ada zikir yang power apa, melainkan power ni bukan kok kita duk diminta satu kuasa lain main bagi kuasa kat kita. Allah yang akan bagi daripada fadilat zikir-zikir tertentu. Fadilat zikir yang bagi ni Allah, hanya Allah sahaja yang menjadi sumber untuk kita tahu apa yang dia mau. Tuan-tuan pilah, dalam hidup ni tidak ada yang lebih hebat daripada istighfar. Siapa istighfar, dia lihatlah keajaiban-keajaiban dalam hidup dia. Tapi istighfar yang benar, istighfar yang ketika kita sebut astaghfirullahalazim, kita ingat, kita minta ampun Tuhan di atas salah kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kata, kadang-kadang satu hari sampai 1000 kali aku sebut, apabila aku buntu dengan sesuatu perkara, setelah aku istighfar, Tuhan membuka jalan untukku. Sebab tu tidak ada yang lebih hebat daripada istighfar. Orang ni pergi baca ni doa apa, tok kenali ke, tok apa ke, saya bukanlah kata tak boleh ke apa, tapi yang nak bagi kehebatan ni Tuhan. Quran janji, Nabi Nuh sebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh ni kaum dia lawan dia ratus tahun, beratus tahun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka, minta ampun kepada Tuhan kerana dia adalah ghaffara, dia maha pengampun. Tapi Nabi Nuh, orang tak kata ampun ni lama lawan Tuhan. Tak. Tuhan ampun. Nabi Nuh tamak, yursilus samaa alaikum midrara. Dia hantar langit
turun hujan yang lebat kepada kamu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dia jadikan, dia tambah untuk kamu harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia jadikan untuk kamu taman-taman, kebun-kebun dan sungai-sungai. Rezeki korang dalam hidup ni tak ada ubat yang lebih baik dari istighfar. Kadang-kadang kita habaq orang, dia kata saya istighfar malam kemarin, hari ni tak main apa pun. Kita ni bukan mengarahkan Tuhan, tapi bila seorang yang yakin, Allah janji siapa yang istighfar dia akan melihat keajaiban dalam hidup dia. Ini mukaddimah kita kepada kuliah kita yang seterusnya. Saya buka pada sesi soal jawab. Ada orang tanya boleh tak dia cukur bulu kening dah. Kalau bulu kening kita tidak ada apa-apa cacat celah dia, kita tidak cukur. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Melainkan bulu kening kita ni jadi pelik sangat, nak jadi macam Bigfoot ke apa, kita nampak macam pelik sangat ke. Taklah semesti macam tu. Suami kita bila 2-3 kali duk terkejut, saya abang terkejut apa? Abang duk terkejut kat bulu kening hang. Tu dia. Kita bolehlah kita cukur dia ataupun kita perkemaikan dia. Adakah hadis Nabi makan kunyah 44 kali? Ini kadang-kadang orang tengok benda. Pertama, hadis tu tidak sabit. Kedua, nak kunyah 44 kali ni, hadis ni kadang-kadang tak payah tengok sanad lagi, tengok matan pun tahu dah tak betul. Kalau benda kecil takkan nak kunyah 44 kali. Nabi ni bukan saja orang duk fikir Nabi ni makan daging ya. Nabi ni makan kurma, makan labu pun Nabi makan. Nabi suka qarak, Nabi suka labu. Jadi kadang-kadang hadis ni, orang kadang-kadang mari hadis ni, dia boleh tengok. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ada kitab yang terkenal yang bernama Al-Manarul Munif fi Sahihi wal Dha'if. Al-Manarul Munif, Al-Imam Ibn Qayyim cuba tunjuk contoh ataupun berikan kaedah-kaedah yang boleh dipakai untuk seorang tu faham tentang hadis-hadis palsu tanpa melihat kepada sanad, tapi melihat kepada matan, kepada inti kandungan hadis. Hadis yang tak munasabah, yang tak logik. Dia sebut banyaklah tentang hadis tentang fadilat terung, hadis tentang fadilat ayam, melainkan 1-2 hadis lah. Ayam jantan apabila dia berkokok, dia melihat malaikat. Yang lain tak ada. Kok ayam jantan putih lebih, sini semua tak mungkin. Kadang-kadang orang zaman dahulu ada yang ramai yang jahat. Apabila mereka toki ayam, dia buat hadis ayam. Apabila dia toki timun, dia buat hadis timun. Kan? Adakah perempuan yang terlanjur perlu bercerita kepada suaminya? Pertama, manusia kena elak benda ni. Katakanlah dia terlanjur semasa sebelum dia kahwin, dia tak perlu cerita pada suami dah. Kerana Allah menyuruh kita menutup aib orang Muslim. Diri man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib orang Muslim, diri dia tu sendiri Muslim. Kita tutup aib kita, kita sendiri Muslim. Allah tutup aib kita pada hari kiamat. So tak perlu cerita, reveal everything untuk suami kita. Kononnya tak. Mungkin manusia kata I'm okay, tak ada, it's okay for me, you can tell everything. Tapi no, bila kita bagi tahu sesuatu, mula otak dah jadi kacau. Cuma janganlah kata oh kalau macam tu kita boleh buat maksiat. Yang ni ada orang dia jenis otak dia macam tu. Orang habaq kata tak payah bagi tahu, dia fikir boleh buat maksiat. Orang kata tak payah bagi tahu, bagi yang telah buat. Setengah orang memang macam tu. Otak dia tak boleh fikir seimbang. Orang kata kalau lelaki dengan perempuan bukan mahram tersentuh, wuduk tak batal. Oh macam tu boleh duk pi raba perempuan lah. Apa punya otak?
Lain orang abang, yang hang duk pilang kau tu pasal apa? Soal tak batal satu hal. Kadang-kadang orang ni dia tak reti nak faham fiqh. Orang kata-kata kalau dalam sebagian qaul para fuqaha, alkohol tidak najis. Alkohol, kita pakai perfume yang ada alkohol. Alasan fuqaha, kita dah sebut alasan fuqaha, antaranya ada perbezaan pendapat di kalangan fuqaha. Saya bagi tahu ada perbezaan. Sebahagian fuqaha kata tak najis, dan saya sokong pendapat itu kerana bukan semua yang haram itu najis. Mas haram lelaki pakai tapi tidak najis. Sutra haram lelaki pakai tapi tidak najis. Kita pergi pokok mana-mana dalam hutan kita makan mabuk, haram kita makan tapi tidak. Kalau kita ambil pokok tu, buah tu bubuh dalam poket, semayang sah tak? Sah. Kita pergi ambil daun ketum bubuh dalam poket, semayang sah tak? Semayang sah. Kan? Daun apa kan, popi apa, daun ganja bubuh dalam poket, semayang sah tak? Sah. Walaupun makan mungkin tak boleh kerana dia memberikan kesan yang lain. Jadi kita kata, apabila Allah Subhanahu wa taala kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, arak, judi, berhala, menenun, nasib ialah keji daripada perbuatan syaitan. Rijsun tu boleh faham dengan makna najis, boleh juga dipaham najis dalam erti kata jijik, kerana dia bukan saja khamr, dia maisir, judi. Kalau kita pegang kad judi tu dia tak najis apa, kertas je. Tapi kalau kena kita buah dalam poket, ambil daun pakau tu, panggil daun pakau kan, daun trup tu, kita ambil, kita bubuh dalam poket kita semayang sah ke tak? Lepas semayang, Allah anak aku punya ada Allah semayang lain tak. Rijsun di situ maksudnya nilai itu najis. Jadi kita kata arak pada pandangan sebahagian fuqaha tidak najis. Depa kata boleh minum. Tu dia otak dia apa tu? Orang kata tak najis, bukan orang kata boleh minum. Bila hang minum dia mabuk, haram. Jadi fiqh ni kadang-kadang nak bersembang. Ilmu tak tahu mana, pergi duduk kedai kopi, semua hadis dia tahu. Orang baca hadis, aku tak pernah dengar pun. Hadis 40 pun hang tak habis. Orang baca fiqh, aku tak pernah dengar pun orang kata macam tu. Dia mengaji, baca Fatihah pun tergeliat elok lagi. Kemudian pergi hukum kepada fatwa-fatwa yang besar. Tafihun nas, manusia tafih, selekeh, tapi nak cakap dalam urusan yang besar. Ini pandangan fiqh. Sebab itu bila ada orang pakai perfume, siapa nak pakai, tak mau pakai tak mau. Ada orang tahu saya tak mau benda ni nanti najis. Saya pegang hak qaul najis. Tak apa, pegang. Kemudian ulama khilaf. Bila satu masakan tu dimasukkan ada unsur alkohol, kemudian dia masak, dihilang benda tu, tak ada lah setelah dipanaskan. Kalau dia makan pun tak ada. Kok kata makan sepotong kek tu jalan 3 tapak belakang, 6 tapak belakang, kalau kena macam tu haram lah kan. Ada kek macam tu pun, dan ada coklat yang macam tu pun. Tapi kalau makan tak ada pasal. Khilaf lagi fuqaha di atas dasar tidak najis. Bila kesan najis itu hilang, kesan benda berkenaan itu hilang, ia tidak najis, maka boleh tak dia makan? Sebahagian membolehkannya, sebahagian kata tak boleh sebab dia kira najis. Kok mana pun najis. Simple. Kerana benda ni orang nak buat alkohol, etanol dan seumpamanya ni, proses ni daripada bahan yang bersih, buah daripada nenas ni. Siapa yang belajar dalam apa, sains, dia akan belajar macam benda-benda ni dibuat. So benda ni asal bahan yang bersih. Arak, anggur bersih. Sebab itu apabila dia anggur, kemudian dia jadi arak, kemudian sekali bila dia berubah lagi dia jadi cuka, boleh makan, boleh minum balik cuka, boleh digunakan untuk makanan walaupun asalnya daripada arak. Kita tak kira najis. Maka fuqaha mempunyai pandangan dalam hal ni. Ada orang pakai perfume, ada orang tak mau pakai, tak apalah. Jangan nak kata hampa menghalalkan benda yang haram. Nah, setengah orang dia kadang-kadang dia tak tahu fiqh banyak. Saya nak cerita lah, sebut dengan kita tak sokong Wahabi ke apa, tapi kadang-kadang kita kesian lah kat Wahabi, semua benda Wahabi kena. Pandangan yang kata boleh pakai perfume yang ada alkohol ni bukan Wahabi. Banyak juga pandangan di kalangan Salafi kita tak boleh. Ini pandangan di kalangan mazhab Fatwa Al-Azhar kata boleh. Cuba kita biar bang, mereka ni Wahabiyah kata.
Orang ni selekeh, dia tak tahu apa. Macam bomo kan, kita pergi kat bomo tak tahu apa. Bomo sains tak mengaji, perubatan tak mengaji. Dia dulu mengaji daripada Tok Wan dia bomo juga. Tok Wan dia kata dalam dunia ni penyakit sama ada pelesit ataupun hantu raya. Dia tengok juga, dia kata ni ada hantu raya. Orang senak perut kanser hantu raya, orang sakit hantu raya. Takkan semua hantu raya tak bomo. Tak, kali ni bukan pelesit. Yang tu lah juga. Dia macam hantu lah. Dia tak tahu nak jawab, yang tu lah buah dia. Tu yang saya kata, hantu pun jam. Macam mana aku terbabit pula, aku tak ada kerja. Dia tak tahu apa. Orang cakap fiqh tak mengaji banyak. Orang cakap, weh, Wahabi. Yang tu lah buah dia. Sebab tu selekeh dalam dunia yang terbuka, tuan-tuan, kita jadilah orang cerdik sikit. Jadi orang. Adakah perempuan yang terlibat dengan zina boleh dikahwini? Asalnya, kalau perempuan itu berterusan sebagai ahli maksiat, orang saleh tidak memilih wanita yang buruk. Karena penzina tidak kahwin melainkan dengan penzina. Karena at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang baik, laki perempuan yang baik untuk laki yang baik, laki yang baik untuk perempuan yang baik. Tapi kalau dia telah taubat, kita tak ungkit yang lama dan dia pun tak perlu terang. Cuma kalau orang tanya, kalau dia tu dah mengandung, bolehkah kita kahwin? Ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia mengandung disebabkan lelaki itu sendiri, laki yang nak kahwin tu sendiri, dia punca perempuan ni mengandung. Ada siapa duk edar email buat tu kata walaupun kahwin tapi berzina sepanjang hayat. Mana punya duk buat kerja ni? Kalau dia kahwin dengan perempuan yang mengandung hasil daripada perbuatan dia, dan anak tu lahir kurang daripada 6 bulan telah lahir. Bukan anak tu 6 bulan. 6 bulan hasil perkahwinan. Kahwin lepas 5 bulan, mai anak. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata tak dinasabkan. Dan itu yang menjadi pegangan di dalam negara ni. Tetapi banyak qaul di kalangan fuqaha yang lain, seperti Hasan al-Basri seumpamanya. Dr. Yusuf al-Qardawi pun tarjih yang sama, bahawasanya, dan Ibn Taymiyah juga yang sama, bahawasanya seseorang apabila berdalilkan pada hadis Ibn Zam'ah, di mana Nabi SAW mengiktiraf anak al-waladu lil firash, anak itu disandarkan kepada bapa yang kahwin dengannya dengan cara yang sah, maka dia boleh dinasabkan kepada bapa dia. Katakanlah kahwin lepas 4 bulan dapat anak, dan suami itu kata ni sebenarnya memang anak saya, boleh dinasabkan pada qaul sebahagian fuqaha. Dan ini menyelamatkan banyak keadaan. Dalam dunia moden ni ada apa, dalam dunia pentadbiran pengurusan ni ada apa perkara. Dan ini fatwa perleh dia pakai fatwa ni. Saya telah sebut dulu, dan tadi kemarin pun saya duk semak balik fatwa-fatwa yang baru dan lama. Sebab bila balik pada buka aib tadi, bila satu orang, katalah anak-anak dia ada membesar, dalam keadaan dalam negara ni, anak yang lahir 6 bulan, kurang pada 6 bulan ni, dia tak boleh daftar atas nama pak tu. So dia pun akan bubuh dia nama bin Abdullah. Jadi dia ada seorang anak pertama bin Abdullah, hak lain bin dia lah. Kalau dia bin apa nama Malik semualah. Anak hak sulung ni mesti akan tanya, betul tak? Bila pergi sekolah, pasal apa adik bin lain, abang bin lain, kakak bin lain? Apa mak dia nak jawab?
Takkan nak kata sebenarnya abang bukan anak mak. Nak jawab kat dia macam tu? Ataupun nak panggil dia, ni nak abang. Ayah dengan mak ni dulu memang jahat lah. Sedangkan agama menyuruh kita menutup aib. Kalau kita pergi abang kat dia, kata abang, mak, ayah dengan mak dulu buat benda ni, kita nak didik dia macam mana supaya dia jangan buat salah. Dia akan kata dulu ayah dengan mak buat. Dari segi masalah tak masalah. Dari segi nas, support untuk dia dibinkan dengan bapa biologi dia. Selagi mana lelaki tu mengaku lah. Kalau dia tak mengaku, tak boleh lah. Kalau dia kata sebenarnya bukan anak saya, tak boleh lah. Tapi kalau dia mengaku, dia yang mengaku ni anak dia. Orang kata kalau bukan, hang kalut apa? Dia mengaku. Dia ada orang, dia kalut. Diri dia pun tak habis, dia duduk kalut orang tu. Dia kata kalau bukan, dia duduk kalau bukan. Kita luku pada dia 3 kali. Kalau bukan masalah. Hang, dia mengaku. Dia mengaku. Bila dia mengaku, maka anak tu anak dia. Itu lebih selamat. Dulu bila kita buat kulak, masa zaman saya jadi mufti dulu, saya buat kulak benda ni. Dunia macam nak retak lah. Pergi majlis patwa apa bising lah. Tapi lepas saya tak jadi mufti, orang mereka main buat kajian balik, nak tengok balik patwa ni. Bila dah tengok banyak sangat masalah, kononnya nak hukum ibu bapa, tapi yang terhukum siapa? Anak. Sebab tu kita ikhtiar diperoleh supaya pihak pendaftaran boleh daftarkan anak-anak ni dengan bin pak dia. Mereka dah kahwin, dah elok, dah ada keluarga apa semua. Siapa nak pergi bangkit hak lama-lama? Ini yang saya kata, sebahagian orang dia suka agama yang menghukum. Dia nak punish orang. Dia nak hukum, dia nak bangkitkan kesalahan orang, dia nak hukum orang. Sedangkan agama sifatnya menyembunyikan kesilapan itu, memberi peluang kepada orang. Itu satu keadaan. Satu keadaan yang lain ialah kalau dia kahwin dengan suatu orang perempuan, perempuan tu mengandung tapi bukan anak dia. Dia pun tak mengaku anak dia. Boleh tak dia kahwin? Kok dia tercinta lebih ke tak? Dia nampak macam sengit dan perempuan tu lawa tapi mengandung. Dia kata tak dapat yang ni, tak dapat dah aku. Dia kata contoh lah, bukan mestinya. Boleh tak? Fuqaha khilaf dalam masalah ni. Dalam mazhab Syafi'i, Ahmad, mereka tak benarkan. Tapi dalam qaul Hanafi dan Malik, mereka benarkan kahwin, tapi mereka tak benarkan persetubuhan. Jadi kahwin boleh. Jadi boleh kahwin. Lahir anak tu tak bin kat dia, tak dibin kat dia, sebab dia tak mengaku pun anak dia. Tapi lain dengan keadaan kalau dia mengaku anak dia. Katakanlah perempuan ni mengandung anak orang lain, dia ni jenis tak malu pergi mengaku anak dia. Kita tak tahu. Bukan masalah kita tu, masalah dia. Dia mengaku anak dia, kemudian dia ambil responsibility tu, dia tanggung. Habis kalau dia tipu, itu dia dengan Tuhan. Dia dengan Tuhan. Setengah orang dia sibuk hak urusan Tuhan tu dia nak ambil ke dia. Sebab tu agama, cuba tuan-tuan fikir, agama kata kalau orang berzina berapa orang saksi? 4 orang saksi. Kata ada 2 orang saksi, dua-dua orang ni soleh punya, bagus punya, waraknya, jenis jalan, kalau tengok tiang pun bagi salam, kira bagus. Tiba-tiba mereka ni tak pernah cerita tak betul, mereka tengok, mereka abang 2 orang, tak ada rekod burung 2 orang ni, tapi tak jumpa 2 orang ni, tak ada saksi yang cukup 4, kes dibuang. Setengah orang dia fikir, habis macam mana kalau dia berzina betul? Hang kalut apa? Dia dengan Tuhan lah.
Mahkamah ni bukan dunia saja, di akhirat. Tapi agama mengajar kaedah untuk bersosial dengan cara yang betul. Kalau tak ada saksi, tak payah duduk ni lah. Kalau hang tengok, hang duduk kalut nak pergi habang kat orang apa, hang empat orang boleh duduk tengok mereka berzina buat apa, hang larang lah dulu. Kita tunggu tengok. Okey. Zina. Takkan agama. Sebab itu saya selalu sebut, agama ajar semayang seorang pun sah. Tapi kenapa agama suruh berjemaah? Supaya dia nak ajar kita bersosial dengan cara yang betul, bergaul dengan cara yang betul. Bila berjemaah ada imam, ada makmum, lepas tu duduk langsah, kena duduk bagi sah yang betul, ajak kita disiplin. Lepas tu kalau dah makan derian, isap rokok, jangan duduk main sembahyang. Dalam hadis tak ada lah sebut derian, dia sebut bawang putih, syajaratul khabithah, fala yaqrabanna masjid, man akala min hadhihi syajaratil khabithati fala yaqrabanna masjidana. Dalam hadis Bukhari, siapa yang makan pokok yang busuk ni, jangan main kat masjid kami. Derian tu lagi lah. Supaya apa? Supaya kita tahu kalau mulut kita busuk, badan kita busuk, jangan duk pergi jumpa orang. Agama nak ajak, sebab tu dia suruh kita ada minyak wangi, pakai minyak wangi. Setengah orang tu Allah main masjid busuk. Lepas tu main masjid wangi, main tempat-tempat perjumpaan wangi. Sebab tu bila nak hari raya, disuruh kita ada minyak wangi. Bila orang bagi kita minyak wangi, kita tak tolak. Tapi yang wangi betul lah. Jangan nak bagi minyak wangi, kita naik pening 3 hari pun kena minyak wangi dah. Kadang-kadang orang ni berkira minyak wangi dia beli hak RM1 dah, beli hak mahal sikit, bagilah wangi. Biarlah minyak wangi tu wangi. Asal kata ada minyak wangi, sudahlah dia kata. Kita bubuh minyak wangi, kawan satu sah pening. Minyak wangi lah, kerana tujuan dia nak bagi orang wangi, bukan tujuan dia nak pakai. Ini kena belajar maqasid syariah, tujuan syariat. Tujuan Nabi suruh kita pakai minyak wangi bukan kerana nak ambil ayak pergi celet kat badan. Tujuannya supaya kita wangi. Kalau minyak wangi itu telah menyebabkan busuk, tak jadi sunat balik pakai. Demikian kita main berjemaah. Tujuan main berjemaah supaya kita menautkan perasaan kita. Tapi kalau kerana main berjemaah tu jadi meluat. Sebab apa? Dia ni makan derian, Allahu Akbar, tak boleh. Geram kat dia 3 hari. Jadi sebab tu orang yang macam ni jangan main masjid. Kerana dia tidak memenuhi tujuan. Sebab tu kena mengaji maqasidus syariah, tujuan syariat. Jangan mengaji syariat secara literal, secara selapih. Kena mengaji apa yang di sebalik syariat. Qasidah ya Madad. Ni lama dah cerita yang Madad ni. Tuan-tuan, setengah orang ni dia tak, pasal apa orang nak pergi panggil lain daripada Tuhan? Syaitan menghiasi sebahagian manusia ni. Tuhan dengan kita jauh, tuan-tuan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku tanya engkau tentang aku dekat. Setengah orang dia tak syok bila orang rasa Tuhan dekat, sebab dia nak jadi orang tengah. Orang ni jenis peraih, tahu peraih. Dia tak mau orang pergi belikan terus, dia pergi potong kat tengah. Pasal apa dia nak pergi potong kat tengah? Dia rajin ke? Bukan. Pasal apa? Dia nak dapat untung. Setengah orang dia kata hampa ni jauh, aku dekat dengan Tuhan. Mai minta kat aku sampai kat Tuhan. Memang dalam satu sudut mungkin ada sibisan yang benar. Macam ada orang yang doa dia kurang mustajab, ada orang mustajab, kita suruh dia berdoa. Tapi itu tidak pernah menafikan supaya seseorang itu terus berhubung dengan Tuhan. Tapi kalau nak berdoa kena duk bayar duit kat dia dulu. Ini yang menyebabkan orang ambil kesempatan. Tuan tengok dalam internet. Mati berapa? 4,300 apa? Mayat tu kalau hidup tengok mati pula. Kerana apa? Kerana orang tengah. Sebab bila mati nak kena bayar duit sembahyang. Ada benda yang logik kita bayar.
macam kata korek liang riang banyak lah tu. Tak apalah korek kubur. Kain-kain yang mana kena beli, kita beli tak apalah, ada duit. Ni kenduri nak kena. Tuan-tuan baca, ada orang yang dia jadi anti agama kerana disebabkan bapak dia mati, dia telah dibebankan keluarga dia dengan kenduri kenara ni. Sedangkan mereka dalam keadaan yang susah. Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan pada si mayat. Agama ajak sebaliknya. Agama suruh kita pi bagi kat dia dalam hadis, pi bagi kat keluarga tu makanan. Ni kita pi assalamualaikum. Tak buat apa kat rumah ni, tak kesian kat pak hangpa. Tu dia nak makan, dia kesian. Dia kata tak kesian. Kita tanya dia, kalau saya tak bagi hangpa makan, pak saya jadi apa? Allah, menderita Allah dia malam ni. Pasal apa dia mati, hangpa nak pau dia suruh belanja pula? Kemudian bila ada benda karut, khurafat masuk. Ni selalu kita khurafat masuk. Khurafat ni lah yang masuk, yang mai kata dulu arwah suka makan apa, dia buat mai makanan tu. Kalau dia suka makan nasi berani mandi, hampa kena buat nasi mandi. Kalau dia suka makan pulut, hampa kena buat pulut. Maka orang rasa mati tak ada apa-apa, balik dia makan pulut ni. Dan ini benda sebab apa? Sebab cuba ada orang tengah. Sebab agama menentang ni wusata, orang tengah antara kita dan Tuhan. Last, banyak soalan ni. Mai balik soalan tentang talqin apa ni, tak nak jawab. Tuan-tuan, memang ada sebahagian fuqaha menyebut tentang talqin. Pergi ke kubur, ada riwayat yang tidak kuat, dhaif, tapi disebut bahawasanya sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar, dan seterusnya. Saya tak maulah nak bahas benda ni, cuma kadang-kadang kita yang berlebih-lebihan. Kalau kita tengok dalam teks yang kitab yang kata boleh tu, nanti sikit je. Wahai fulan bin fulan, kau telah meninggal, sesungguhnya akan datang pada mana malaikat, sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu benar. Itu je. Dia tak katalah soalan yang pertama jawapan dia macam ni, soalan yang kedua kau jawablah dengan lidah yang fasih, jawapan dia macam ni. Kerana kita tahu benda ni bukan yang boleh jawab ni. Ajaran orang di atas tu yang boleh jawab dia apa? Amalan. Kita bagi mesej yang salah. Dulu kita dulu orang tua-tua mungkin buat yang tua-tua lah. Orang tua-tua dulu buat, siapa tak tanya apa. Kalau nak tanya pun hanya tanya. Kan? Dulu pernah ada orang tanya seorang untuk imam macam ni, lidah dia kelu terus tu. Jadi dia pun tak berani tanya, hati tak setuju. Tapi zaman sekarang orang akan tanya semua. Kerana manusia sudah berpendidikan. Berapa banyak dalam Quran, fas'alu, tanyalah. Yas'alunaka, mereka bertanya engkau wahai Muhammad. Muhammad kita kata tak boleh tanya. Sebab tu maka orang tanya. Bila orang tanya, agama ni logik. Tak mungkin dia jawab satu benda yang tidak munasabah. Ada pendapat menyatakan kiamat berlaku selepas kematian Raja Saudi. Tuan-tuan kalau tengok dalam internet, ada geng kan, dia tiap-tiap hari duduk fikir kiamat nak berlaku besok, kiamat akan berlaku depan ni. Saya tak tahu. Soalan ni sebenarnya tak memberi banyak manfaat. Kita percaya pada kiamat. Sebab tu bila Badui seorang tanya Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi cakap terus. Ada orang kata Nabi tak dengar, ada orang kata Nabi dengar, Nabi tak suka. Habis Nabi cakap, Nabi pun tanya, aina sa'il, mana kawan hak tanya tadi? Dia kata, ana ya Rasulullah, aku yang tanya wahai Rasulullah.
Nabi kata, "Madza a'datta laha?" Apa yang hang bersiap nak hadapi kiamat? Kemudian dia kata, "Ma'addatu syai'an illa inni uhibbullah wa rasulah." Aku tak siap apa-apa melainkan aku cintakan Allah dan Rasulnya. Nabi kata, "Anta ma'aman tuhib." Engkau bersama dengan orang yang kau cinta. Itu Nabi buat. Tapi bila ada orang hak duk kata kiamat ni apa jenis? Sebahagiannya dia syok cerita kiamat kerana dia barangkali peras dalam hidup ni. Boring betul hidup ni semua, aku tak menang langsung. Kiamat lah. Ada orang macam tu. Ada orang dia nak buat kiamat ni kerana dia nak lantik diri dia. Macam Arqam dulu, dia habaq kiamat nak mai. Imam Mahdi dah mai. Wakil dia tahu tak? Dia benda yang sama Syiah jual lama dah. Kiamat nak mai. Imam yang tuan-tuan pergi ke Iraq, dia ada sirdap, lubang apa? Lubang hak Imam Mahdi nak keluar. Ramai orang duk pi ambil pasyak di lubang tu kerana inilah lubang yang Imam Mahdi nak keluar pada pandangan mereka, bukan pada kepercayaan mereka. Saya pernah cerita beberapa kali pada tadi. Dr. Walid Ani rahimahullah meninggal dulu, dia ceramah kami di Jordan. Dia kata, aku pergi melawat lubang tu. Aku tanya kawan yang duk jaga lubang, Tok Syihad duk jaga tu. Dia kata, betul ke Imam Mahdi nak keluar lubang ni? Dia kata, tak betul. Tapi dia yang orang duk buat penawak dengan dia. Tapi dia kata, kalau betul aku nampak Imam Mahdi keluar, aku tak bagi dia keluar. Dia macam apa aja? Kalau dia keluar, dia tak main ambil apa lah kat aku. Ya. Macam tu lah lebih kurang. Kawan hak dah jadi orang tengah ni, pasal dia kempen hak nu lah ni lah kali mimpi dia mimpi. Orang tu mimpi, orang ni mimpi, orang ni dia mimpi. Sama lah hak du imam tu imam ni. Cerita sayang ke Nabi, kita setuju. Tapi sayang ke Nabi hak duk cerita ni dia bukan duk nampak mai ke Nabi, duk mai ke dia. Kata lama tak kata. Dia nak mai ke dia. Dia nak cerita bahawasanya bukan Nabi tu hebat, majlis dia tu yang hebat. Nabi mai. Nabi kira tinggal Madinah lah mai ke dia. Orang duk pergi Madinah, Nabi tak ada, Nabi mai Malaysia. Ada yang sediakan kursi, Nabi ada. Ada yang kata, saya sebenarnya malas nak beritahu, tapi malam tadi saya nampak Nabi mai. Nabi mai sana, Nabi mai sini. Dia nak penat diri dia. Anak murid ni tak sangka lah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ayat RM15 naik pula RM25. Kata kita nak kata. Tapi yang menjadi mangsa ialah ajaran agama. Kalau orang fikir panjang sikit, orang akan tanya, kalau orang pi percayalah, katalah ada orang percaya, mula-mula dia percaya Nabi mai. Kemudian dia fikir, pasal apa Nabi mai Malaysia? Palestin teruk kena bom, kanak-kanak Palestin susah, orang di Syria kena bom, kenapa Nabi tak pergi sana, dia mai sini? Jadi leceh belah siapa? Kalau orang percaya, dia memberikan imej yang salah. Sebab itu khurafat, karut marut ini akhirnya memberikan gambaran yang salah terhadap wajah sebenar agama. Sebab itu kita lawan, bukan kerana kita Wahabi. Wahabi tak kena mengena. Kita kena protect agama kita daripada karut marut orang yang cuba ambil kesempatan peraih ini, yang cuba menjadikan mereka wakil Tuhan, bercakap seolah-olah Tuhan telah wahyu kepada mereka. Orang tak boleh masuk syurga melainkan kena bayar upah dulu kat mereka. Kalau kita ada kepentingan, kita pun nak kempen yang tu juga. Kita bukan kerana dengki kat mereka, kita pun ceramah bukanlah bodoh sangat. Abang main tuan-tuan, sebenarnya saya malam tadi bukan jumpa Nabi, dengan Abu Bakar mau pakat main. Dia pun abang pula depan kata, kalau nak sihat minum air lepas saya minum ni. Saya nak minum pun tak larat dah, saya buka kolah tu ludah untuk pakat ambil lah. Tapi jangan duk ambil saja. Nabi kata kena bayar pula RM25 ke atas kat saya. Kalau pakat duk guna nama Nabi macam jahanam agama. Jahanam agama.
Duk kata cinta Nabi, majlis cinta Nabi, tapi yang duk kempen ni bukan pada Nabi, kita nampak. Duk kempen pada Tok Syekh tu. Kita tak dengki apa, tapi kita sayangkan agama kita. Kita kesian kat orang awam, kita kesian. Mereka salah faham. Lalu mereka telah pergi ambil suatu benda yang mereka sangka agama, ia bukan agama. Jalan menuju Tuhan yang pantas telah menjadi begitu berliku-liku dengan segala ajaran yang salah. Tuan-tuan dan saya bertanggungjawab untuk membela agama ni, bertanggungjawab untuk kempen kepada agama seperti mana hari ia diturunkan, dan kita rela menghadapi segala kerenah dan ujian kerana menyampaikan agama yang asal ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairul jazak al-fadil. Saya bersama Dr. Muhammad Asri. Tuan-tuan, sedikit pengumuman. Pertama-tamanya, tuan-tuan di belakang tu ada kalender, tuan-tuan boleh ambil. Baliklah. Kalender IQ, itu yang pertamanya. Ambil percuma lah, tak apa. Dan yang keduanya, sahabat kita ada memberi kepada IQ 200 botol